لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan kata setengah orang yang zahidin rahimahullah ta'ala telah menjagakan mata, telah menjagakan daku, mataku dan segala mata yang tidur pada pekerjaan yang lari akan datang ia atau tiada makhluk, bahawasanya Tuhan yang memadakan dikau dengan kemarin barang yang ada ia lagi akan dipadakan pada besok hari yang hendak diadakan ia, dan mendahulu pada takdir ilahi Tuhan dan hukumnya. Maka senangkan hatimu daripada perkataan la Allah dan lau, daripada perkenankannya. Lagi akan ada barang iaitu kainun di dalam waktunya, saudara yang juhal penat ia lagi dimahzunkannya. Maka mudah-mudahan barang yang engkau takut tiada kain, dan mudah-mudahan barang yang kamu harap tiada yakun. Kita tahu. Kata setengah daripada orang yang zahidin. Orang zahid ini orang yang hatinya tidak bersandar kepada dunia, hatinya kepada Allah, walaupun harta dunia ada di dalam tangannya. Ini panggil zuhud. Orang yang zahidin, orang-orang yang zuhud, orang yang hatinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak lagi bersandar kepada dunia. Kita ni hati banyak sandar dunia, dia tidak zuhud lagi. Bagi mereka orang yang zuhud, ada dengan tidak ada itu sama saja. Ada alhamdulillah, tidak ada pun tidak mengapa. Jadi orang yang zuhud ini dikatakan bahawa ada syair telah menjagakan daku, mataku dan segala mata yang tidur. Telah menyedarkan aku daripada orang aku dan juga segala orang yang tidak sedar. Orang yang tidur ni orang yang tidak sedar pada pekerjaan yang lagi akan datang. Ini pekerjaan yang akan berlaku, ada ia ataupun tiada makhluk, sama ada ditakdirkan ataupun tidak ditakdirkan, bahawasanya Tuhan yang memadakan dikau, Tuhan yang mencukupkan akan dikau. Tuhan mencukupkan kita. Sesuatu akan datang, Allah Ta'ala yang mencukupkan kita dengan kemarin yang ada ia, dengan kemarin yang sudah berlaku. Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita kemarin, lagi akan dipadakan, lagi akan dicukupkan pada esok hari, dan besok hari pun Allah Ta'ala cukupkan. Sebagaimana kemarin Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita. Kita tidak terfikirkan kemarin banyak benda kita dapat makan, kita dapat rehat, kita dapat nikmat, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat bercakap, berjalan, kesihatan. Allah Ta'ala kemarin Allah Ta'ala telah cukupkan nikmat kita, maka demikianlah besok Allah Ta'ala akan mencukupkan. Bukan saja besok, bahkan sekarang ini, hari ini pun Allah Ta'ala akan mencukupkan segala rezeki kita yang hendak diadakan akan dia. Besok yang akan berlaku, Allah Ta'ala cukupkan rezeki. Telah mendahulu oleh takdir ilah, sebenarnya telah ditetapkan, telah terdahulu, maknanya dahulu lagi telah ditakdirkan oleh Allah. Allah Ta'ala telah tetapkan bila pada azali. Dan hukumnya, hukum ni maknanya qada'nya, pelaksanaannya tetap akan tetap. Allah Ta'ala tetap dan akan berlaku pada hukumnya, maknanya pada pelaksanaan hukum tadi. Apabila sahaja kita hari ini dapat nikmat, nikmat itu bukan ditetap hari ini, bukan 2-3 hari, bukan kita lahir baru nak tetap, bagaimana nak bagi, bukan. Orang dalam bekerja, dapat bekerja baru majikan tetap, berapa nak bagi. Maknanya tengok atas dia kerja. Ada juga majikan tetap dah banyak ni
Siapa yang dapat masuk kerja ni, banyaknya dia dapat. Maka Allah Ta'ala sudah tetap dah rezeki kita sebenarnya. Sudah tetap dan terlaksana. Maka senangkan hatimu. Maka senangkan hatimu. Dia panggil rehatkan hati kita. Jangan duk banyak fikir. Kita terlalu banyak fikir. Anak kita nanti besar-besar nak makan apa, kita nanti akan datang siapa nak jaga kita, nak makan benda dah. Tengok anak-anak hari ni begitu. Dah kan bebas. Kita duk fikir ni, benda-benda yang kita fikir ni sebenarnya sedar tidak sedar rosak kita. Nampak rekah saja. Sebab Allah Ta'ala tak suruh kita fikir rezeki akan datang. Kerana Allah Ta'ala lah yang menjamin akan rezeki kita. Lalu dikatakan bahawa senangkan akan hatimu, senangkan, rehat hati kita. Hati kita ni banyak gundah gulana, resah, gelisah. Kerana apa? Kerana memikirkan tentang rezeki. Fikir tentang rezeki. Anak kita kecil, tak sekolah lagi, mari mikir tu. Dia besar-besar nak makan apa dia, nak kerja apalah dia hari ni. Maknanya kadang mari mikir, ada orang masuk universiti tak ada kerja kok. Dah aku nak berguna ni, tu susah. Kita buat macam itu seolah-olah Allah Ta'ala tidak ada yang mentadbir manusia tadi, memberi rezeki. Maka di situ rosaknya kita. Lalu dikatakan senangkan hatimu daripada la'alla. La'alla ni moga-moga. Moga-moga. Kalau kita hantar anak kita belajar ni, moga-moga rezeki dia banyak. Moga-moga kalau kita buat ni, maknanya kalau kamu duduk dengan orang ni, nanti orang ni akan beri padamu. Kalau aku duduk dengan orang kaya, moga-moga orang kaya itu akan beri sesuatu pada aku. Ini sedar tidak sedar, kita sudah tidak bergantung lagi pada Allah. Kita mengharapkan kepada makhluk, bukan lagi mengharapkan kepada Allah. Itu bahaya. Hati kita ni bahaya. Ibadat sudah dijaga, sembahyang kita jaga, alhamdulillah, baca Quran, tapi hati kita rosak. Rosak. Sebab apa? Sebab tanpa kita sedar, kita telah bergantung hadap dengan makhluk, bukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senangkan akan hatimu daripada la'alla dan juga lau. Lau ni seandainya, kalau kamu ada siji nanti, kamu akan senang. Kalau begini, kamu akan jadi macam ini. Jadi perkataan kalau ini dan moga-moga ini, yang sedar tidak sedar kadang-kadang menyebabkan kita sudah bergantung dengan makhluk, tidak bergantung kepada Allah. Daripada perkenankannya, daripada apa yang telah ditetapkannya. Lagi akan datang barang yang itu kain di dalam waktunya. Lagi akan datang barang yang ada, kain itu ada dalam takdir Allah, dalam ilmu Allah. Akan berlaku, kain ini berlaku, akan berlaku di dalam waktunya. Lagi akan ada ini, ada ketetapan Allah. Sesuatu yang ada ketetapan Allah, barang yang kain di dalam waktunya, dia akan berlaku dalam waktunya. Allah Ta'ala sudah tetap hari ini rezeki kita banyak mana. Kita dapat rezeki kita itu sebenarnya benda yang telah ada pada Lauh Mahfuz, yang sudah ditetapkan. Dan sampai masa saja. Hari ini kita duduk kedai pukul 5 petang, kira-kira banyak ni, maka telah dapat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan hari ini tetap tu sudah ada dahulu lagi. Lauh Mahfuz lagi. Lalu dikatakan bahawa kita kena ingat serah pada Allah, bahawa rezeki itu duduk di tangan Allah. Allah Ta'ala beri kita itu mengikut apa yang telah ditetapkan. Sebab itu orang-orang saleh hatinya tenang. Dia terima apa yang Allah Ta'ala beri, kerana dia melihat ini pemberian Allah. Allah Ta'ala sudah tetap rezeki. Hari ini rezekinya banyak ni. Maknanya dia dapat ini, dia pun terima saja apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dan dia tidak susah, tak fikir dah besok mendapat pula, besok apa pula. Maka saudara yang juhal ini orang yang jahil sebenarnya. Daripada perkataan jahilun,
Jahilun ni orang yang jahil, juhal jamak orang-orang yang jahil. Maka orang-orang yang jahil penat dia, penat duk mikir. Ada mari mikir, sebulan duk mikir. Fikir, kadang-kadang duk bimbang tentang anak mengenai rezeki. Maka dia kata penat, jadi letih saja duk fikir. Fikir sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Satu yang telah ditetapkan oleh Allah. Seorang itu bekerja, kata tuan dia, kamu buat kerja lah. Kamu buat kerja sampai masa saya akan bagi duit RM50 contohnya satu hari. Tolong angkat barang. Maka kita kerja, kita angkat barang, jangan fikir orang ni ada duit dah nak bagi aku. Orang ni macam mana ni. Nanti kalau kita fikir siapa barang pun kita tak angkat, kerja pun kita terjejas kerana dia fikir sangat ada ke tak ada ke tak, boleh cari ke tidak. Akhir sekali orang tadi akan marah kat kita. Orang tadi akan marah kerana terjejas kita. Sebab pemberian rezeki Allah Ta'ala ini beri agar kita tidak jejas dalam ibadat. Tapi ramai manusia yang menjejaskan amal ibadatnya adalah rezeki. Sehingga kan manusia ini kalau diberi pilihan sama ada ibadat dengan mencari rezeki, banyak manusia pergi mencari rezeki sampai meninggalkan amal ibadat. Wa iza ra'au tijaratan aw lam yaqdu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Ketika engkau wahai Muhammad membaca khutbah di atas mimbar, menyampaikan khutbah jemaat, ketika itu tiba-tiba diperlihatkan kepada mereka dua perkara. Kerana terjejas kita. Sebab pemberian rezeki Allah Ta'ala ini beri agar kita tidak ibadat. Tapi ramai manusia yang menjejaskan amal ibadatnya adalah rezeki. Sehingga kan manusia ini kalau diberi pilihan sama ada ibadat dengan mencari rezeki, banyak manusia pergi mencari rezeki sampai meninggalkan amal ibadat. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwan yufaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Ketika engkau wahai Muhammad membaca khutbah di atas mimbar, menyampaikan khutbah jemaat, ketika itu tiba-tiba diperlihatkan kepada mereka dua perkara. Lahwan tijaratan aw lahwan. Tijarah perniagaan, lahwan hiburan. Sebab tu biasa ada niaga ada hiburan biasa. Ini sudah disebut di dalam Al-Quran. Ada perniagaan, ada hiburan, ada perniagaan. Lalulah orang-orang yang mendengar khutbah Nabi ini tiba-tiba mereka bangun ramai-ramai. Bangun ramai-ramai meninggalkan Nabi, wa tarakuka qa'imah, meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan kau berdiri membaca khutbah. Ini berlaku kepada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala menambah ayat, wallahu khairul raziki, Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik beri rezeki. Hanya ketika itu 13 orang sahaja. Kata Nabi, kalau kamu semua pergi, ketika itu juga akan datang bala daripada Allah. Hanya ada beberapa orang sahabat sahaja yang kekal bersama Nabi, tapi kebanyakan sahabat boleh lari. Sedangkan yang membaca khutbah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama cukup bimbang mengenai rezeki. Cukup bimbang mengenai rezeki. Kita kadang-kadang duduk fikir, maknanya sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan. Dia kata, macam mana dia kata, hidup saya susah. Kalau saya ada anak nanti, kalau saya tambah lagi anak nanti, lagi tak cukup. Lagi tidak cukup. Padahal rezeki ni Allah Ta'ala beri ni kadang-kadang melalui kita, kadang-kadang melalui orang lain. Rezeki itu kadang-kadang bertambah melalui isterinya, kadang-kadang bertambah juga melalui suami, kadang-kadang bertambah melalui anak. Hidup suami isteri dalam keadaan susah sahaja, tiba-tiba dapat anak, bertambah rezeki. Allah Ta'ala sudah tetapkan rezeki. Bahkan Allah Ta'ala memberi rezeki tadi, mencukupkan rezeki kita. Lalu dikatakan bahawa
Orang yang juhal ini, orang yang jahil ini penat dia, lagi dimahzunkannya. Mahzun ni daripada hazanah, maknanya sedih. Maka disedihkan dia dengan rezeki. Ramai hari ini manusia rasa sedih, tertekan dengan rezeki. Tak perlu tertekan dengan rezeki. Terima apa yang ada dulu. Kadang-kadang kita ni jadi tak cukup. Kerana apa? Kerana nafsu. Rezeki kita banyak-banyak sangat. Kita nak beli rumah besar, kenderaan besar, padahal tidak cukup. Ada seorang, saya teringat lama saya jumpa dia. Dia datang jumpa saya. Dia ini pakai kereta besar, Mercedes, tapi sebulan dia belanja RM300. Maknanya. Jadi dia beritahu saya, dia mengadu kesempitan rezekinya. Lalu saya terfikir, Masya Allah, kalau saya mengadu ke dia, nak sabar. Masa itu saya naik motor je, tak ada kenderaan. Jadi orang naik Mercedes mengadu pada orang naik motor. Saya beritahu pada dia. Dia cerita, rumah banyak ni, kenderaan banyak ni, bayar ni banyak ni, banyak ni. Bersenarai kan? Banyak benda-benda yang tidak bermanfaat. Benda-benda yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang siapa beli basikal 500-600. Hak beli 1,000 lebih pun ada basikal. Jadi tengok, kadang-kadang motor ni ada dah, lepas tu tambah lagi. Jadi keinginan nafsu. Cuba fikir, kita guna sekadar, kita ambil sekadar apa yang kita mampu sahaja. Saya pun beritahu macam ni. Alhamdulillah, dia jual kereta. Kan suruh dia jual kereta, maknanya, tapi suruh beli kereta lain yang padang dengan kemampuan dia. Okey, sekali baru nampak meningkat sikit. Itu tak cukup. Zahir ni kita buat macam tu. Satu lagi saya beritahu pada dia, kena jemaah jangan tinggal. Sembahyang jemaah, kuliah agama jangan tinggal. Nanti Allah Ta'ala buka pintu-pintu rezeki. Satu pintu rezeki tertutup, 10 pintu rezeki akan dibuka. Tapi kita kena cari pintu rezeki mana yang Allah Ta'ala buka. Macam saya cerita dah minggu lepas, orang tu habis meniaga dah. Okey, sekali jual buah pisang depan rumah, maju lah tak ada. Maknanya hak lain okey dah, hak lain tak jadi, tapi tiba-tiba dapat ikut. Sebab itu kalau kita faham tentang rezeki, banyak dah berlaku. Orang ini bekerja, tengah sedap tak kerja, kau kena buat kerja. Lalu hidup kecewa, derita, merana. Susah hati begini. Yang dia nampak, orang khianat ke dia. Orang buat ke dia. Inilah yang berlaku. Benar, kalau benarlah orang memang khianat ke dia, betul ke dia, tetapi letakkan pergantungan kita kepada Allah. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kepada kamu kecuali sesuatu itu telah ditetapkan Allah Ta'ala ke atas kamu. Maknanya, kan banyak berlaku. Hari ini sebab tu kata ulama, kamu tunggu saja apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada kamu, maka baik sangkalah kamu kepada Allah dan katakan raditu billahi rabban. Aku rada Allah Ta'ala itu Tuhan aku. Kamu tengoklah apa yang Allah Ta'ala beri. Banyak yang berlaku. Hari ini Allah Ta'ala sekat 5-6 bulan, tengok-tengok lebih baik daripada dulu lagi. Allah Ta'ala beri. Kerana apa? Kerana rahmat kasih sayang Allah Ta'ala itu begitu luas. Lalu dikatakan bahawa jangan kamu disedihkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita terlalu sedih kadang-kadang. Mari seorang itu, Masya Allah Ustaz, saya ini kalau saya nak ambil benda hak amalan itu banyak. Maksud dia apa? Hari nak ambil projek-projek tapi tambah terlibat merasuah, tambah tu. Jadi akhir sekali tak ada apa. Tidak ada apa-apa. Macam mana nak buat begini susah. Saya beritahu kepada dia, maknanya kalau kita tinggal sesuatu itu kerana Allah, kita tinggal sesuatu kita tidak ambil kerana Allah Ta'ala, menyebabkan sempit rezeki kita, itu ujian daripada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi lebih baik daripada itu. Daripada dulu tak jadi apa-apa. Betul. Apabila Allah Ta'ala ujikan kepada kita sesuatu, bagaimana tindakan kita dengan Allah? Hari ini orang bila rezeki sempit, dia bukan pada dekat dengan Allah, dia akan jauh. Semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Bahkan kadang-kadang dia kata tak adil lah, macam-macam pula. Ini membawa rosak akidah seseorang tadi. Tugas kita
dekatkan diri kita dengan Allah dan menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi disedihkannya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka mudah-mudahan barang yang engkau takut tiada kain, dan mudah-mudahan ni boleh jadi. Boleh jadi sesuatu yang kamu itu takut tiba-tiba berlaku. Dan boleh jadi barang yang kamu harap tiada yakun, tiada berlaku. Kadang-kadang sesuatu itu yang kita harap-harap sangat tak jadi. Kalau kita takut-takut pun berlaku juga. Kadang-kadang kalau kita takut tak berlaku. Kalau harap-harap tu harap-harap tu kita tak dapat. Kira yang kita takut tu dapat. Macam-macam Allah Ta'ala punya. Di sini maknanya Allah Ta'ala tak ikut kita. Kita kena ikut Allah. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui keadaan hamba dia. Kalau seorang ayah yang baik, ayah yang bijak, dia tak akan ikut area anak-anak. Dia tak akan ikut area anak-anak. Jadi dalam keadaan tu, ni dia sekat, ni dia halal. Dia halal. Anak-anak darjah satu dia pandai dah, minta ada tak? Apa? Tolong beli handphone mahal-mahal. Maknanya. Jadi kadang-kadang ibu bapa kalau dia ikut area lah, boleh je tu. Kalau boleh di sekolah, kamu mahal sekali. Ambil BlackBerry satu. Mana? Darjah satu pakai handphone mahal-mahal. Mahal-mahal pula. Ayah ikut. Adakah ini ayah yang kasih pada anak? Tidak. Ini merosakkan. Maka Allah Ta'ala dia tak bagi belaka. Allah Ta'ala tak bagi. Bahkan Allah Ta'ala kadang-kadang menutup pintu rezeki ini yang membuka keadaan. Maka demikian Allah Ta'ala tak ikut kita, tapi kita kena mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan engkau kata pada dirimu pada jumlah ini, dan kamu faham dalam perkara ini, rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Hai nafsu, wahai nafsu, tiada mengena akan kita melainkan barang yang makataballahu lana hiya maulana. Agak cakung Melayu. Jadi dikatakan, beritahu kepada diri kita, tidak akan mengena kita kecuali makataballahu lana huwa maulana. Maknanya apa dia? Tidak akan mengena kepada kita kecuali melainkan barang yang makna yang telah ditulis Allah Ta'ala kepada kita. Yang Allah Ta'ala tulis. Yang Allah Ta'ala tulis kepada kita, ia maulana. Tapi ia maulina. Yang sedang dibacanya huwa maulana, ialah Tuhan yang membantu kita, menolong kita. Dalam ayat dikata kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak sekali-kali menimpa kepada kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi apa yang berlaku sebenarnya kepada kita adalah apa yang Allah dah tetapkan. Apa yang dapat pada kita adalah sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Jadi hari ini kita pihakkan hati kita. Pihakkan hati kita, tumpukan kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu di dalam tangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi kita. Sebab itu dikatakan bahawa ada seorang itu, dia ini orang yang hatinya tidak ada dunia lah. Ada seorang zuhad, orang ahli zuhud. Dia selalu, harta selalu datang rumah dia. Dan apabila sahaja datang orang, dia akan bagi. Datang orang dia akan bagi. Jadi ramailah orang datang rumah dia kerana nak dapat sesuatu. Dan ada orang datang yang memberi, ada orang datang yang ambil daripada sesuatu. Sehingga kan dia merasakan bahawa dia jadi sibuk ke benda ni. Dia nak beribadat pada Allah, jadi dapat bagi sibuk pada ni. Lalu dia kata macam mana? Nak supaya dia dapat tupu. Lalu dia tanya orang. Orang kata kamu ini terlalu pemurah. Terlalu pemurah sehingga kan kadang-kadang tak ada habis. Apa yang bagi orang bagi semua dibagi habis orang. Dari segi hukum, kalau orang beri hadiah kepada kita, itu jadi hak milik kita. Kita nak bagi pada orang lain itu tidak ada masalah. Hanya dari segi hukum, jangan kita orang bagi itu kita bagi balik orang tadi. Ini sudah tidak ada adab dalam pemberian.
Lepas pada itu Islam melarang kita meminta-minta yang berkaitan dengan diri kita. Tetapi seandainya kita tidak meminta lalu diberi, maka Nabi tidak pernah menolak. Sehingga kan ada seorang itu, dia ini orang fakir, niat dia dalam hati nak jamu kepada Nabi, nak pergi makan kepada Nabi. Dia memang niat jamu nak pergi makan Nabi, tapi dia susah. Dan dia selalu mendapat hadiah daripada orang sedekah. Orang Islam dapat sedekah daripada orang, sebab dia fakir. Lalu satu hari orang sedekah dia. Bila orang sedekah dia, lalulah dengan sedekah tadi dia pun beli makanan, dia panggil Nabi. Nabi tahu dia orang fakir. Dia walau fakir, orang fakir tu jemput Nabi makan, Nabi pergi. Begitu, bukan kata fakir tak payah banyak dia tu. Jadi dia pergi, Nabi pergi. Bila Nabi pergi bersama dengan sahabat dan pergi sama sahabat, lalu sahabat Nabi ini yang fakir ini jamu Nabi makan. Bila Nabi nak makan saja, sahabat Nabi lain kata, "Ya Rasulullah, dia ini fakir. Dia ini orang fakir. Nasib dia akan dapat hasil daripada sedekah. Dia akan dapat hasil daripada sedekah dia." Jadi bila hasil daripada sedekah dia, jadi Nabi akan makan hasil sedekah orang. Lalu berubah muka sahabat Nabi yang nak jamu Nabi tadi. Dia berubah muka, mari sedih dia, dan dia bimbang takut Nabi tak makan. Lalu Nabi pun tersenyum. Nabi kata, benarlah dia orang itu fakir. Jadi orang beri sedekah kepada dia. Maka bila sedekah dia jadi milik dia. Jadi milik dia, bila sudah jadi milik dia, dia nak bagi hadiah pada Nabi, tidak salah. Tidak salah. Lalulah para sahabat ni pun fahamlah. Lalu gembiralah sahabat Nabi yang fakir tadi. Fakir. Jadi kisah yang tadi tu dia jadi terganggu amal ibadat. Orang tu kata, itulah Allah. Kalau kamu terlalu banyak memberi, kadang-kadang Allah Ta'ala beri lebih pada kamu memberi orang. Sehingga kan dia datang, hari ni dia bagi asal sampah, hari ni dia sampah. Orang tu pun kata, itulah Allah Ta'ala. Kalau kamu pemurah, Allah Ta'ala lebih lagi maha pemurah. Kalau Allah, kamu beri kepada orang, Allah Ta'ala beri lebih lagi kepada kamu. Lebih lagi kepada kamu. Jadi nak beritahu, apa-apa sesuatu tadi kita kena faham semuanya itu di dalam genggaman Allah. Dan kita lihat apa yang kita dapat itu kita kena terima. Jangan kita rasa tak cukup. Kerana ma kataballahu lana, itu yang telah ditulis oleh Allah. Jadi hari ini kita merungut. Orang yang merungut tentang rezeki bermakna dia tidak reda ataupun merasa tidak cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Lalu dikatakan bahawa dan atas Allah Ta'ala maka tawakal segala orang yang mukminun. Maka orang yang beriman itu mesti menyerah diri kepada Allah. Menyerah diri kepada Allah Ta'ala umpama tentang rezekinya, serah diri. Kadang orang bersoal juga, ada seorang itu meninggal, ada anak, ada isteri, 3 isterinya. Isteri ini tidak pernah bekerja. Isteri tidak pernah bekerja, anak belum ramai. Allah Ta'ala ambil dah dia. Ambil dah dia. Isteri pula tak pandai kerja, anak ramai, nak makan tu mana lah. Ni dia pun. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka segalanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Rezeki yang datang pada kita ni jangan nampak daripada zahir orang saja. Walaupun orang tu beri makanan kepada kita, beri rezeki kepada kita, tapi sebenarnya itu memang ketetapan kita. Itu boleh jadi tak melalui orang ni, melalui orang lain, tapi rezeki itu memang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita. Lalu dikatakan bahawa serahlah diri kepada Allah, wahai orang yang beriman, dan ialah yang memadakan kita, dan Allah Ta'ala lah yang memadakan, iaitu yang mencukupkan rezeki kita. Allah Ta'ala cukupkan, dan ialah sebaik-baik yang diwakilkan, dan Allah Ta'ala yang sebaik-baik yang menjaga kita. Diwakilkan pekerjaan kita kerana ia Tuhan yang amat kuasa. Maka Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik yang kita wakilkan, yang kita serahkan, dan Allah Ta'ala Tuhan yang amat berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa. Jangan duk sekatlah rezeki orang.
Kalau Allah Ta'ala nak beri rezeki, macam mana keadaan pun tetap dapat rezeki. Kalau Allah Ta'ala nak beri rezeki. Contohnya apa? Contoh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, Namrud tak bagi rezeki pada dia. Dengan cara segala makanan yang ada diambil oleh Namrud belaka, dan siapa nak mesti jumpa Namrud. Tujuan dia apa? Tujuan nak sekat supaya orang ini ikut Namrud, jangan ikut Nabi Ibrahim. Bayangkanlah pengikut Nabi Ibrahim macam mana, tidak ada makanan. Jadi semua tanaman-tanaman janda semua diberi oleh Namrud, dan siapa nak rezeki tadi akan pergi jumpa Namrud. Tak ada jalan, tak kali pun tak ada jalan nak dapat rezeki. Tidak ada jalan. Akhirnya Allah Ta'ala beri rezeki. Allah Ta'ala boleh tukarkan pasir tadi bertukar menjadi gandum. Maknanya apa? Maknanya sesuatu yang Allah Ta'ala nak beri rezeki, tak ada orang yang boleh sekat, kerana Allah Ta'ala itu berkuasa. Dan kalau benda tu memang berlaku, rezeki kita tertutup, andai kata mulai-mulai ada kita bekerja, tiba-tiba kita diberhentikan kerja sebagai contoh, rezeki kita tertutup satu, akan dibuka rezeki lain oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang sekerana kita jumpa, apabila seseorang itu mendapat nikmat Allah, rezeki Allah, lalu dia lupa pada Allah, nanti Allah Ta'ala akan tarik balik. Kerana disebut la in syakartum la azidannakum. Kalau orang itu bersyukur dengan nikmat Allah, Allah Ta'ala tambah. Bermakna kalau orang itu kufur, nanti Allah Ta'ala tarik balik rezeki. Sebab itu dikatakan bahawa seseorang itu mesti menerima apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada dia, dan ini daripada Allah. Jangan susah. Kerana apa? Kerana bersama kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu rezeki manusia tak boleh sekat. Orang nak sekat macam mana pun tidak boleh sekat. Kerana apa? Kerana yang menjaga, yang memberi rezeki itu adalah Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Tiada menghinggakan oleh kudratnya, tidak terhingga akan kudratnya, kekuasaannya. Dan ia yang hakim lagi bijaksana. Hakim bijaksana. Allah Ta'ala bijaksana, ia ada kesudahan, tidak ada habis-habis. Maknanya kebijaksanaan Allah Ta'ala. Sebab tu jangan susah, Allah Ta'ala tahu orang ni anak banyak ni, banyak mana rezeki yang dia perlukan. Allah Ta'ala tahu. Sebab tu bila ada anak, tambah rezeki. Lepas pada tu tambah rezeki. Begitulah keadaan. Ada seorang guru saya cerita begini. Dia cerita, dia kata dapat isteri seorang, rezeki tidak banyak. Jumpa Tok Guru kata tambah lagi. Jadi dua orang pun tak cukup juga. Lagi tak cukup. Tanya lagi, Tok Guru kata tambah lagi seorang, jadi 3. Boleh yang ketiga itu. Yang ketiga ni pandai buat kuih. Buat kuih kalau tak silap, jahit itu buat. Akhir kali 3 buat perusahaan. Akhir kali jadi maju perniagaan dia, jadi rezeki pun bertambah. Rezeki pun bertambah. Jadi begitu. Maka Allah Ta'ala bijaksana dan juga bagi hikmahnya, dan mempunyai hikmah yang besar. Ada hikmah dia di sebalik. Sebaliknya ialah yang kasih sayang, tiada kesudahan bagi rahmatnya. Allah Ta'ala kasih pada kita. Apa-apa yang Allah Ta'ala lakukan pada kita, tanda kasih sayang sebenarnya. Tidak ada tanda kebencian. Kadang kita naik singgung juga ada seorang beri mesej. Dia kata, apa lagi Allah nak pada saya? Saya sudah sembahyang, saya bukan wali untuk diuji seberat gini. Apa ujian tadi? Kalau ikut dia cerita tu tak berat mana kita rasa. Cerita-cerita biasalah ujian macam tu. Dia kata saya bukan wali yang untuk diuji. Akhir kali bini dia telefon, suami saya bergerak ustaz, dia suruh saya semayang hajat. Baguslah suruh semayang hajat. Suruh semayang hajat, dia cepat mati. Allah ilaha, ada juga orang gini. Ingat tak ada tu. Jadi nak beritahu, kena fahamkan dia. Apa-apa yang berlaku itu sebenarnya kasih sayang Allah Ta'ala. Kenapa kita jadi susah? Kenapa hati tidak tenang? Jawapannya kerana hati kita tak bergantung dengan Tuhan. Tidak bergantung dengan Allah. Dan kita tidak melihat ini apa Allah, ini kasih sayang Allah. Allah Ta'ala kasih kepada kita.
Apa saja perbuatan Allah itu semua tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Kita tidak nampak, kita tidak faham sebenarnya. Sama ada kita faham ataupun kita tak faham, semuanya itu adalah lambang kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Ada kasih sayang itu dengan cara diberi, ada kasih sayang dengan cara diambil, ada kasih sayang dengan cara disekat. Yang rezeki itu disekat rezeki, jadi tak tambah-tambah. Yang rezeki ada diambil, jadi tak ada rezeki. Yang ada itu ditambah, kau tambah. Tapi manusia ini kadang-kadang semakin dapat nikmat, semakin lupa Tuhan. Sedikit saja yang dapat nikmat ingat, kau dapat ingat. Sebab itu bila kita ini lupa, Allah Ta'ala ini akan nak suruh kita berdampingan dengan dia. Sebab itu dikatakan bahawa darajatan kafaratan, sama ada dia darajatan ataupun dia kafaratan, ataupun ukubatan. Sama ada dia menaikkan darjat. Menaikkan darjat, diuji oleh Allah, sama ada kafaratan, dihapuskan segala dosa, ataupun ukubatan. Ukubatan ini sebagai pembalasan daripada Allah. Apa-apa yang berlaku sebenarnya, hati tidak tenang, resah, gelisah, itu sebenarnya ada kaitan dengan dosa kita buat. Sebenarnya ada kaitan dengan dosa kita buat. Kenapa rezeki kita ini tersekat dulu? Ada tak kita buat tipu orang? Kena buat fikir sikit. Kenapa begini? Maka dikatakan bahawa tanda Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya, Allah Ta'ala melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sama ada manusia itu suka ataupun tidak suka, sebenarnya itu baik bagi kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu itu kamu tak suka, tetapi sebenarnya itu baik bagi kamu. Baik bagi kamu. Dan orang yang ada ia dengan sifat ini, maka sebenarnya bahawa kamu berserah dirinya atasnya. Jadi kalau orang itu tahu ada sifat dia memahami akan Allah Ta'ala, maka dia serah diri kepada Allah dan menyerahkan segala pekerjaannya itu kepadanya, kepada Allah. Dia serah pekerjaannya, pekerjaan rezeki itu kepada Allah. Jadi tidak susah. Jadi anak-anak jangan duk mikirlah besok nak jadi apa-apa, harta banyak mana besok. Jangan susah. Yang kita susah itu adalah anak kita ni ahli ibadat ke tidak. Amal ibadat, boleh baca Quran ke tidak boleh baca Quran, bagaimana sembahyang dia. Kita ni mengharap-harapkan rezeki dia. Nanti kalau dia senang boleh ikut tumpang. Itulah yang berlaku hari ni. Tapi nak beritahu kadang-kadang bila senang pun tak boleh tumpang-tumpang pun. Tapi bila kita nak mati, apa yang kita nak pada dia? Anak kita, maknanya adakah anak kita yang sembahyangkan jenazah kita? Adakah namanya anak kita yang menghiburkan kita dengan bacaan Al-Quran? Maknanya kadang nak ikut makan sikit je kita, makan pun padam maknanya. Tapi apa yang kita nak? Ketika itu baru kita rusik, baru kita susah. Kalau aku bagi anakku agama, akan baik. Suka tengok sejuk mata hati. Hari ini mungkin sejuk mata hati tengok anak berjaya. Alhamdulillah anak berjaya, sejuk mata hati. Hari ini, nanti besok hari nanti kita akan tengok Allah berjaya dah, sembahyang pula dah. Ni ibadat pula dah. Maka dikatakan bahawa kita ini serahkan rezeki itu kepada Allah, maka tumpukan amal ibadat kepadanya. Maka lazimkan olehmu dengan menyerahkan diri kepadanya, serahkan kepada Allah dan tetapkan hatimu di atas barang yang dihukumkan Allah Ta'ala bagimu, barang yang telah ditetapkan, hukum itu ditetapkan Allah bagimu. Mana kita tenangkan hati kita, kita terima apa yang ada. Maka jadilah sifat qanaah. Sifat qanaah ni adalah yang Allah Ta'ala beri, sikit hanya kita terima. Kita terima saja, satu lagi agar kita ini Allah Ta'ala beri kepada kita mujuk. Kalau kita rasa kita susah, ada lagi ramai yang lebih susah pada kita. Perjalanan duduk atas muka dunia ni bukan perjalanan senang. Bukan perjalanan senang. Kita akan ditimpa ujian-ujian. Ujian itu melihat kadar iman dan kadar dekat kita dengan Allah. Bila semakin dekat, semakin payah, semakin banyak. Ibarat kita nak naik ke bukit, puncak gunung, nak naik atas sampai puncak tu semakin tinggi, semakin payah, semakin berat. Dengan letih kita, dengan dalam keadaan
bukit yang curam dan sebagainya begitu. Maka kita ini tanda seorang itu kasih kepada Allah. Allah Ta'ala kasih kepada dia. Allah Ta'ala kasih pada hamba-Nya dengan cara apa? Dengan cara ditimpa musibah. Begitu. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang Allah Ta'ala berikan dia itu kebaikan, Allah Ta'ala akan timpakan musibah. Dan musibahlah jalan kita pada dekat dengan Tuhan. Mari duk mikir, Allah tak jadi dah aku nak beribadat pada Allah. Aku ini banyak lalai. Apa jadi gitu? Biasanya musibah. Jarang orang. Tiba-tiba dapat durian utuh. Bukan buat durian tu, maknanya dapat. Kalau saja-saja dapat duit banyak. Lalu insya menangis takut Tuhan dah. Jarang. Tapi biasanya orang berubah dekat dengan Allah setelah ditipu musibah. Zaman kita ni zaman ibadat kurang. Jadi bila ibadat kurang, Allah Ta'ala nak tambah pahala di antaranya dalam musibah. Kaedah orang-orang yang dekat dengan Allah, siapa yang banyak musibah, dia orang yang dekat dengan Allah. Semakin banyak itu tanda dekat dengan Allah. Bahkan ada setengah orang itu dia bimbang kalau dia tidak ada musibah dia memiliki. Orang yang sentiasa sehat, dapat nikmat saja, belum tentu dia dekat dengan Tuhan. Belum tentu. Dia rasa dia dekat dengan Tuhan. Dan orang yang banyak musibah ini biasanya orang itu dekat dengan Allah Ta'ala. Kerana dikatakan bahawa kalau kena duri pun dia akan dapat pahala. Kena duri saja, apatah lagi dengan ujian-ujian yang lain. Lalu dikatakan di sini, serahlah diri kamu kepada Allah Ta'ala, dan tenangkan hati kamu dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagimu. Itulah yang terlebih patut, itu yang terbaiknya. Dan lagi baik, dan juga lagi baik, itulah yang paling baik, serahlah kepada Allah Ta'ala. Dan bahawasanya tiada sampai pengetahuan kita akan kaifiatnya. Kita tak tahu kaifiat ni cara-cara. Kita tak tahu. Allah Ta'ala buat cara macam mana itu, kaifiat Allah Ta'ala nak beri kebaikan, cara nak beri kebaikan Allah tahu. Ya begini, bila kita dapat sesuatu benda, kita kena tengok, Allah Ta'ala nak beri lebih baik daripada tu. Kena kata gitu, Allah Ta'ala nak beri lebih baik daripada tu. Tapi bagaimana Allah Ta'ala nak beri lebih baik daripada tu? Wallahu a'lam. Kaifiat itu tak tahu. Cara dia pun tak tahu. Macam mana Allah Ta'ala nak beri tak tahu. Tapi kita pasti, kalau Allah Ta'ala beri sesuatu tu, di sebaliknya ada kebaikan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap daripada keburukan itu ada kebaikan. Setiap kesusahan itu ada kesenangan. Tak susah manjang sampai masa senang lagi. Tak senang manjang sampai masa jadi susah juga. Begitu juga ada. Berapa mana orang kaya habis harta benda. Berapa mana orang miskin jadi kaya. Itu kaedah dia. Dan rahsianya kita tidak tahu. Kita serah pada Allah. Jangan duk tanya, apalah sebabnya ya Allah. Maknanya gini-gini, jangan tanya. Rahsianya kita serah kepada Allah Ta'ala. Tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak beri pada kita. Dan katakan olehmu, kena kata sikit. Katanya, hai nafsu, segala yang hendak ditakdirkan lagi akan adanya, tak dapat tiada mesti. Satu perkataan, tak dapat tiada maknanya mesti. Sesuatu wahai nafsu, segala yang telah ditetapkan mesti berlaku. Yang berlaku macam ini takdir Tuhan yang Allah Ta'ala sudah tetapkan. Yang berlaku macam ini. Maka tiada faedah pada benci, tak ada faedah kita tak suka. Kita tak ada rezeki, kita berniaga habis, tak berjaya. Kita marah-marah, apa yang dapat? Kita marah-marah begini, apa yang dapat? Ada dapat dosa je. Dosa je dapat. Maknanya, maka tidak ada faedah kamu benci. Apa-apa yang Allah Ta'ala tetapkan kita terima saja. Jangan benci. Jangan membenci apa yang Allah Ta'ala beri. Sebab tu kita melihat, ini daripada mana? Daripada Allah. Dan kebaikan itu bagai yang diperbuat oleh Allah. Maka kebaikan itu bagai yang diperbuat oleh Allah, maka tiada jalan bagi benci. Yang baik tu jangan benci lah. Memang dah, biasanya yang baik tu tak marah. Ada kita marah Tuhan, tak ada orang kecewa. Allah Ta'ala beri belaka saya. Dalam keadaan marah-marah tak ada.
Bahkan kadang-kadang rasa gembira. Apa mari itu seorang Ustaz, Allah Ta'ala bagi belaka saya. Dia kira saya nak rumah dapat rumah, saya nak kereta dapat kereta, saya nak ni dapat ni, dan satu lagi tak dapat lagi. Saya tanya apa dia? Nak nikah seorang lagi. Selang beberapa boleh suruh. Boleh pula. Beritahu pula. Boleh lah Ustaz, boleh lah. Dia kira balik rumah, kereta, kerja, naik pakar, semua boleh berlaku. Lama-lama jumpa pula, anak pula tak boleh lagi. Lama-lama jumpa pula, dah khabar, tunjuk khabar. Buka telefon Ustaz lah. Ni anak ni, anak bini baru. Habis cerita kau kan. Habis cerita. Allah Ta'ala tak tengok apa yang Allah Ta'ala beri tu. Allah Ta'ala nak tengok bagaimana cara kita terima pemberian Allah. Allah Ta'ala nak tengok bagaimana kita mensyukuri segala nikmat Allah. Lalu dikatakan bahawa dalam keadaan macam itu, tiada jalan bagi benci dan marah. Tiadakah engkau berkata raditu billahi rabba? Tidakkah kita berkata aku rada Allah Ta'ala itu Tuhanku? Raditu, aku rada dengan Allah itu sebagai Tuhan. Maka betapa tiada engkau rada dengan qada Allah. Kenapa kamu tidak rada dengan ketetapan Allah? Itu atas muka dunia itu begitulah. Ada senang, susah. Ada susah, senang. Mana begitulah. Susah, senang. Senang, susah. Begitu saja. Takut orang senang berlaku. Orang senang berlaku. Tak. Ada senang kalau dia ni solat ke? Ada tukar saraf berlaku. Betul lah kan. Susah berlaku. Jangan kata susah berlaku. Susah berlaku pun ada kau senang. Ada susah, ada senang. Begitulah. Kehidupan dalam dunia ni dia silih berganti. Silih berganti maknanya. Lalu dikatakan bahawa betapa tiada engkau rada dengan qada Allah. Dan qada Allah Ta'ala itu af'al Allah, perbuatan ketuhanan, rububiyah. Mana ketetapan af'al Allah Ta'ala. Ini sebenarnya tak ada ingat. Dan sakit apa tak boleh? Sebab dalam kitab kata tak boleh mengadu. Nanti kalau saya mengadu, saya kira tidak syukur dengan qada Allah. Betul harus tengok luar ni. Mak kita apa-apa yang musibah pada Allah Ta'ala, jangan kita terlalu mengadu sangat. Bahkan kita bolehlah bercakap dengan orang-orang yang tertentu saja. Dan jangan seolah-olah kita habis khabar orang seolah-olah Allah Ta'ala nak buat jahat kita dah. Nak boleh kita dah. Dia suruh kita tahan hati kita tenang dengan Allah Ta'ala. Terima dengan baik. Maka jangan kamu nyatakan mengadu dan kalah. Berkeluh. Dan jangan kamu keluh kesah. Ingat ke kalah kasih? Keluh kesah. Jangan kamu keluh kesah. Keluh kesah. Ya, kita sebagai manusia memang kita susah hati. Itu tak dapat lari. Tidak dapat lari kita keluh kesah ni. Jangan kita mengeluh pada Allah. Nabi pun anak dia meninggal, dia menangis. Sahabat kata, anta Nabi kan? Kamu Nabi kan? Ya, itu rahmat. Perasaan kasih sayang manusia. Maknanya memanglah kita bercakap-cakap bila terkena musibah terkena juga kita. Sebagai sifat manusia itu begitu. Hanya kita kena jaga adab dengan Allah. Kena jaga adab dengan Allah. Bila ditimpa satu-satu, jangan keluh kesah. Istimewa pula. Istimewanya lebih-lebih lagi ketika pada permulaan musibah. Pada mula-mula kena itu siapa? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu masa mula-mula kena. Mula-mula kena tu. Waktu yang payah tu. Tu yang payah. Mana? Kita kalau orang buat zalim kita macam-macam apa. Sebulan lepas tu baru khabar. Tak apa kata. Sebulan. Masa mula-mula kena sabar betul-betul. Di atas ketetapan Allah Ta'ala. Lepas tu kita minta pada Allah agar Allah Ta'ala jadi berikan kekuatan dalam hati kita. Maka bahawasanya ada kelakuan pada ketika itulah. Dan memang ada kelakuan pada ketika itulah. Jadi pada ketika itulah, ketika kena tu kamu kena ada kelakuan sabar.
Maknanya. Lagi katakan pula, nafsu ini sebenarnya jatuh. Sebenarnya telah jatuh, maka tiada dihelah. Khabar pada nafsu, benda ini telah berlaku, telah jatuh ni telah berlaku. Jadi katakan pada nafsu, perkara ini telah berlaku. Memang dia tak suka pun, tapi kena kata benda ni telah berlaku dah, maka tiada dihelah pada menolaknya. Tak ada jalan, tak ada jalan nak tolak dia, nak tolak, nak lari daripada dia. Dan sebenarnya telah menolak Allah Ta'ala bagimu barang yang terlebih besar daripada ini, tapi Allah Ta'ala telah tolak barang yang lebih besar daripada ini. Baik, Allah Ta'ala tak bagi kita rezeki, tapi Allah Ta'ala beri kesihatan baik pada kita. Allah Ta'ala tolak bagi yang sakit, kita tak pernah sakit. Allah Ta'ala tarik rezeki tapi sihat dapat. Sebab tu kita kena ingat, satu Allah Ta'ala tahan kita tengok banyak mana lagi nikmat yang ada pada kita, nikmat yang ada pada kita. Maka Allah Ta'ala akan sentiasa uji kita ni, tidak dapat lari daripada ujian kita. Lalu dalam ni dia sebut, dia kata Nabi Nuh, dia sabar di atas kaum dia yang menyakiti dia. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tak sampai 100 orang pun beriman dengan dia. Sehingga kan dia mengadu pada Allah. Kita mengadu pada Allah tak apa, tapi bukan mengadu tak berhati, tidak. Inni da'antu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Kata Nabi Nuh, ya Allah, aku telah menyampaikan dakwah kepada kaum aku siang dan malam, dan tidak bertambah kepada mereka itu kepada aku, melainkan mereka lari daripada aku. Ini umat Nabi Nuh. Nabi Nuh berkumpul umat dia nak sampaikan dakwah. Dia kata, cakaplah, kami nak dengar. Ketika Nabi Nuh berucap saja, dia pun ambil tangan tutup telinga ramai-ramai. Dia mempersendakan Nabi Nuh AS. Tidak mahu beriman. Bukan sehari dua hari berdakwah, 950 tahun. Ramai mana? 100 orang tak sampai. Ada ulama kata belah-belah orang je. Daripada 950 tahun, maknanya hampir 1000 tahun berdakwah, belah-belah orang saja yang mengikut dakwah Nabi. Siapa Nabi Nuh tak merungut dengan Allah? Tak ada malu-malu, malah tak jawatan. Maknanya tak ada. Tidak ada. Aku nak beritahu Nabi Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala uji dia. Jadi di sini kita faham, ni nabi-nabi, rasul-rasul, orang yang dekat dengan Allah. Maka yang dekat dengan Allah Ta'ala itulah yang banyak diuji. Kita tak kena ujian sebagaimana ujian para nabi-nabi. Lalu dikatakan bahawa Nabi Ibrahim, dia sabar, as-sabr ala nar. Nabi Ibrahim sabar pula, sabar dicampakkan dalam api. Nabi Ibrahim ni dia tidak ada anak mula-mula, tidak ada anak. Akhir sekali dapat anak. Dia ada dua, satu isterinya nama Siti Sarah, satu lagi Siti Hajar. Jadi bila sahaja tidak ada anak, kahwin dengan Siti Hajar. Tiba-tiba dapat anak. Daripada Siti Hajar itu Ismail. Daripada Siti Sarah itu Ishak. Akhir sekali tak ada anak dapat anak. Gembira dapat anak. Lalu dah tengah-tengah gembira dapat anak, Allah Ta'ala perintahkan, hantar anak kamu di satu tempat, di Baqatul Mubarakah, di satu tempat yang kering kontak. Nabi Ibrahim bawa anak dia tinggal kat tengah-tengah tanah yang kering kontak. Katanya tak ada pokok, tak ada binatang. Tinggal anak isteri di situ saja. Tinggal tu. Maknanya dia perintah Allah, tak ada bahas, tak ada pangkat, tak ada tanya
Google ke ni. Dah. Pergi hantar. Hantar tu baik. Ada rezeki tak situ? Tak tahu. Nak kabarnya bab rezeki. Tak ada rezeki. Nabi Ibrahim hantar anak dia Siti Hajar dengan Ismail, dua-dua orang. Oleh kerana ini perintah Allah, tak ada fikir dah rezeki. Anak aku nak makan apa, isteri aku nak makan apa, tak ada fikir dah. Tinggal begitu saja. Tinggal begitu. Kalau fikir logik, mai mana nak makan? Kalau ada kedai situ tak apa juga. Kedai pun tak ada. Dan kalau nak makan, nak berburu, maknanya cari binatang pun tak ada. Kalau nak makan tanaman pun tak ada. Tanah kering pun tak. Begitu saja. Tak ada. Tinggal tengok tak ada rezeki. Akal tak ada rezeki, tapi hakikatnya ada rezeki. Maknanya Allah Ta'ala dapat daripada kaki Nabi Ismail itu, akhirnya keluar air Zam-Zam. Bila ada air saja. Tengok ada air. Orang pun datang singgah buat penempatan habis kali jadi. Maju sampai hari ini. Makmur. Barakat. Kemudian dah dapat anak, lama dah tinggal anak. Setiap tinggal anak. Tinggal anak. Anak dia besar, umur belas-belas tahun, baru jumpa. Maknanya lama ni terputus kasih. Tiba-tiba jumpa dalam talian kasih. Bila jumpa saja, Allah gembiranya Nabi Ibrahim. Tengah gembira Nabi Ibrahim, perintah pula. Kenapa? Sembelih anak. Sembelih anak. Nabi ujian Nabi Ibrahim. Sembelih anak. Dan Nabi Ismail pula dapat tahu dia kena sembelih. Kalau saya engkau lagi saya. Lemah hanya iman kita. Maknanya dalam keadaan macam tu serah diri. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, buatlah apa yang Allah Taala perintah. Dan saya kau akan dapati aku adalah orang yang sabar, kata Nabi Allah Ismail. Diuji oleh Allah Taala. Lepas pada itu lagi dicampakkan dalam api lagi, sabar. Dalam api, sabar pada dicampak dalam api. Pokok dia campak Nabi Ibrahim. Dia ambil kayu-kayu, dia bakar dulu. Jadi api dah marah besar, dia mari fikir, nak campak macam mana Nabi Ibrahim? Nak campak macam mana? Nak dekat pun tak boleh. Akhir sekali buat manjan ni plastik lah. Maknanya daripada jauh lempar down, tepat jatuh tengah api. Tepat jatuh tengah api. Duduk dalam api. Masa nak campak dalam api dah, mari malaikat Jibril. Dia pun datang. Minta kalau kamu ni apa-apa ada bantuan, lebih aku nak tolong pada kamu dalam keadaan macam ni. Ketika api ni marak nak campak, maka malaikat dalam keadaan kesusahan lalu mengadu kepada Allah, ya Allah, kekasihmu Khalilullah akan dicampakkan ke dalam api. Lalu minta pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril pergi tanya Nabi Ibrahim nak apa. Lalulah malaikat Jibril pun datang jumpa Nabi Ibrahim, beritahu, kamu ini perlu apa-apa bantuan yang akan tolong kamu. Kata Nabi Ibrahim, aku tak perlu kamu, aku perlu Allah saja. Sambung minta bantuan pada aku, perlu ke Allah. Kalau macam itu, kamu beritahu kepada aku beritahu kepada Allah apa yang kamu nak. Kata Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala maha mengetahui lagi sebelum aku nak beritahu. Akhir kali Allah Ta'ala perintahkan, qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah api itu sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Dari segi tauhid, api tak panas. Betul tak dari segi tauhid dia? Okey, balik cuba tengok dapur. Cuba tengok dulu. Ada saya kata anggap belaka. Dari segi tauhid, api tidak panas. Oh, ya betul. Dari segi tauhidnya, tidak memanaskan api. Api itu tidak panas, tapi yang bagi panas itu Allah. Yang memanaskan itu Allah Ta'ala sahaja. Lalu dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala kata, hai api, ya nar kuni bardan salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk
dan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim pun duduk dalam api umpama aircon yang sejuk. Sejuk saja. Mungkin kalau api sikit-sikit tak panas, tak sejuk mana, dia panas. Tapi kalau api besar mungkin sejuk saja. Maknanya ada dekat ketek kan, kat ketek api kan, besar dah. Itu bertujuh orang. Mana-mana sejuk baca ayat qulna ya narukuni barda. Sejuk Nabi Ibrahim. Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Taala perintahkan api kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan sejuk. Itu nak beritahu para nabi. Nabi Ismail sabar di atas sembelihan. Nabi Yakub sabar di atas hilang anaknya. Anaknya Nabi Yusuf. Hilang anaknya, disangka anaknya hilang tapi tidak hilang. Sehingga kan zihabul basar, hilang penglihatan. Dan Nabi Yusuf sabar di atas fitnah wanita zalaika itu dan juga fitnah sehingga kan dimasukkan dalam penjara. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ayub sabar di atas penyakit dia. Nabi Ayub diuji atas penyakit dia. Penyakit apa Nabi Ayub? Sakit sabar. Sakit kulit sabar. Tapi bukan sakit kulit saja Nabi Ayub ni. Dia banyak. Dia ada anak-anak mati semua sekali. Dia ada kebun habis. Dia ada kilang pun habis binasa. Dia ada pengaruh dia lain. Dia ada isteri dia lain tinggal di sana. Dia hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Ayub alaihissalam. Baik tu dia ajar kita kalau kita rasa susah, kita fikir ada lagi orang yang lebih susah seperti itu. Satu. Yang kedua, ingat, kesusahan itulah tanda kita ini dekat dengan Allah. Bila kita susah ditimpa tu, semakin banyak ujian, sebenarnya semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria digergaji tubuh terbelah jadi dua. Kerana apa? Kerana raja dia nak kahwin dengan anak saudara. Boleh tak kahwin dengan anak saudara? Tidak boleh. Syariat Nabi Zakaria dengan syariat kita sama, tak boleh kahwin dengan anak saudara. Anak saudara ini seorang wanita yang paling cantik ketika itu. Jadi bila orang pinang, pak saudara halang. Rupanya ada udang di sebalik batu. Maknanya ada sebab batu pun tak beri. Rupanya dia nak ke dia. Mana boleh? Yang pelik anak saudara pun nak juga. Nak juga ke pak saudara. Maknanya lalu nak kahwin. Bila nak kahwin, yang menentangnya adalah Nabi Allah Zakaria dan juga Nabi Yahya. Menentang. Bila menentang, dia kata orang puan ni, beritahu kepada bakal suaminya. Dia kata kalau nak kahwin boleh, tetapi ada penghalang. Hapuskan penghalang dahulu. Siapa? Iaitu Nabi Allah Zakaria. Maka dia putuskan bala tentera untuk menangkap Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria tengok nak lawan terlalu ramai tenteranya, lalu lari sembunyi dalam pokok. Cari tidak jumpa. Tiba-tiba datang iblis menyumpai manusia biasa. Iblis datang menyumpai manusia biasa, dia beritahu ada seorang masuk dalam pokok tadi. Iblis tadi. Lalulah dalam keadaan itu digergaji pokok, sehingga kan tubuhnya terbelah menjadi dua. Ini Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Tak cukup dengan itu, tak puas hati, dibunuhnya ayah tadi, cari anak Nabi Allah Yahya. Ditangkap Nabi Allah Yahya, dan Nabi Allah Yahya disemula tidak hidup. Itu nak beritahu ujian yang berat. Lalu para sahabat, Khabbab ibn Arad yang diazab oleh orang-orang musyrik Mekah yang marah kepada Khabbab ibn Arad, katanya diletakkan sikat besi, ditekan di dalam dada dia, lalu ditarik, darah keluar dan sebagainya. Lepas pada itu besi panas, besi yang orang buat kuih. Jadi panas-panas itu, bakar-bakar panas yang masih mewah diletakkan di tubuh sahabat Nabi, sehingga kan sahabat Nabi itu tak tahan kesakitan. Khabbab bin Arad akhirnya
dilepaskan. Ketika itu lalu dia berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berjumpa dengan baginda Rasulullah, ia pun mengadu kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tidakkah kamu ini berdoa, bolehkah kamu berdoa kepada Allah, ya Allah Ta'ala membinasakan orang musyrikin Mekah. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu daripada kamu ada di kalangan mereka yang disuruh menggali parit. Disuruh menggali parit. Dan ada di kalangan mereka ya, lalulah dilemparkan di dalam parit yang ada api. Ini ashabul ukhdud. Yang digali parit, dan parit tadi dinyalakan api, lepas tu terjun dalam api. Kerana apa? Kerana mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak beritahu demikianlah, ujian yang kita timpa ini ujian yang sangat kecil saja. Semua kecil saja. Ujian yang paling besar apa dia? Ujian akidah. Ujian akidah. Kita tak tahu ni, kita ni beriman tak beriman belum tentu lagi. Hatta hari ni kita beriman, mati nanti belum tentu kita beriman tidak beriman. Inilah ujian yang paling hebat, inilah ujian yang paling besar. Yang perlu kita ambil berat. Lalu dikatakan bahawa dan terlebih besar daripada ini, maka Allah Ta'ala talak lebih besar pada ini. Talak maknanya ada yang kadang-kadang Allah Ta'ala beri ujian, rezeki contohnya, tapi yang lain Allah Ta'ala talak. Sakit Allah Ta'ala tak beri sakit, rezeki je tak ada tapi sehat. Ada orang rezeki banyak, sakit pula. Harta macam banyak harta, nak makan tak boleh, darah tinggi, nak makan mani-mani, pergi mani. Ni tak boleh. Jadi akhir sekali tengok Allah Ta'ala tarik yang tu, beri yang tu. Sebab tu kita kena ingat, satu ditarik, ada lagi banyak lagi. Yang rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Kita sambungkan datang.